Okey, untuk peminat dekorasi apa art, apa yang kami buat selama ni, kami jarang berkongsi idea dalam bentuk proses, dalam bentuk warna. So untuk kali ni, untuk YouTube channel kami kali ni, kami berkongsi macam mana proses. Saya bermula dengan basic. Saya tak nak kita terus pada produk. Saya nak bermula dengan basic. Macam mana kita nak proses awal. Sebab bila kita proses, kita akan dah tahu proses, dah tahu bahan mentah, dah tahu macam mana tak nak repukkan benda tu, tak nak kulatkan benda tu, baru kita boleh faham material apa yang kita buat, yang kita dah buat tu, design apa yang kita akan boleh buat dengan benda-benda macam tu. Kalau kita tahu buat design, kalau kita dah tahu buat design tapi prosesnya tak tahu, tekniknya tak tahu, so untuk apa? Untuk kegunaan sendiri lepas. Tapi untuk komersialkan ataupun untuk bagi orang akan simpan, benda tu akan berkulat dan juga akan reput. Yang kita paling penting dalam pembuatan craft ataupun kreativiti yang melibatkan alam, terutama alam lah. Contohnya alam tu maksud saya daun, ranting, buah. Teknik proses macam mana nak tahan lama supaya dia tak repuk, supaya dia kelembapan udara dia dapat membantu ketahanan. Bila repuk, contoh kat upih ni, ini kulat, dia akan efek kepada perabot lah. Rumah perabot akan ada fungus, akan ada gatal, akan ada benda-benda yang boleh menyebabkan ketidakselesaan pada rumah. Dan akhirnya produk tu akan masuk ke dalam tong sampah ataupun dibakar. Sayang, kita dah buat, kita dah hasilkan kreativiti, kita dah buat bunga, dah masuk naik cawan, dah banyak kos, kumpulannya tak berbelah ringgit pun dah hampir 2-3 ringgit. Kalau satu, kalau melibatkan 10-20, tapi benda tu tak sampai sebulan, kita buang, kita bakar. So untuk hari ni, special untuk YouTube channel, apa yang menarik, yang selalu kawan tengok upih ni. Sebenarnya upih kita jadikan bunga macam-macam jenis bunga. Saya tunjuk 2 jenis bunga lah. Satu, saya buat bunga ros. Daripada upih Pinang. Dia basic asal upih Pinang. Upih Pinang yang bagaimana saya akan tunjuk sekejap lagi. Upih Pinang. Dan ini pun upih Pinang. Dia banyak item, banyak design. Betul dah saya cakap, kalau kita dah tahu proses, dah tahu macam mana dia supaya dia tak repuk, supaya tak berkulat, insya-Allah kita boleh buat banyak. Kita boleh simpan saja stok macam tu pun boleh berbulan-bulan, bertahun-tahun, dia tak akan repuk lagi, dia tak akan berkulat lagi. Kecuali kita buat stok dah siap proses semua, kita simpan di luar rumah, outdoor. Itu saya tak boleh cakap apa. Itu kelembapan dia tahap tinggi, dia akan repuk balik, dia akan berkulat balik. So kalau simpan dalam suhu bilik, dalam rumah, tempat yang tak kena hujan, tak kena embun, dia selamat. So masuk dalam kotak dan tebuk lubang kotak tu supaya udara dapat keluar masuk. Itu safe. Okey, untuk hari ni ini siaran pertama kami. Siaran YouTube pertama kami. So saya harap sangat ilmu yang saya kongsi ni yang tak seberapa ni dapat di-share pada kawan-kawan yang mana belum tahu lagi, kawan yang berminat dengan apa yang kami ajar. Kami ajar ikhlas. Kami tak simpan satu pun rahsia. Setengah tu tak nak kata ni sebab takut orang tiru, orang jual. Bagi saya, kalau dia jual sebabkan dia tiru saya, itu rezeki. Saya dah share rezeki, saya dah kongsi rezeki, saya dah sedekah, dan sumber rezeki itu bila saya bersedekah, rezeki itu datang dalam banyak betul. Saya sihat, saya hilang stres, saya tenang, saya dapat menghadapi masalah. So
Benda tu semua rezeki. Saya guna upih pinang. Bukan pinang yang orang makan. Orang makan yang mak-mak kita, nenek kita, cik kita atau kita makan tumbuk tu bukan. Itu pinang besar. Itu pinang besar. Itu pinang besar. Upih dia kalau kita buat bunga. Saya cerita pinang tu dulu. Upih tu kalau kita buat bunga, dia akan patah. Dia cepat patah sebab lapisan upih dia tu tebal dan dia crunchy. Kalau kita kata crunchy lah, cepat patah, tak boleh nak bentuk. Saya guna upih pinang. Upih pinang. So saya bagi kamera tunjuk dulu. Upih yang ni. Okey. Bahagian upih yang kita ambil daripada sepanjang ni upih yang dah tua lah. Jangan upih warna hijau. Dia ada brown. Kalau gugur dah sebulan 2 bulan tu masih boleh guna lagi. Sebulan lah tu. Ambil bahagian ni. Dia ada kiri dan kanan. So kita ambil bahagian ni. Kita potong bahagian ni dulu. So kita tarik. Okey. Yang ni pun sama sebab kiri kanan ni boleh pakai. Yang tengah tak boleh pakai. Kenapa saya cakap yang tengah tak boleh pakai? Okey, yang ni tak boleh pakai. Yang ni memang dibakar jugalah. Itu tak boleh nak mengelak apa. So setelah kiri kanan kita potong, yang bahagian ni kita potong, kita buang. Bahagian bawah tu kita buang. So kita ambil bahagian ini saja. Potong-potong ni kita bersihkan sikit lah. Okay. So yang ni kita potong. Jangan terus masuk dalam bekal. Nak masuk dalam bekal boleh lah. Kalau bekal banyak masuk dah. Potong. Bagikan dia. Jangan terlalu kecil. Sebab jangan terlalu kecil. Dia boleh buat besar ni. Sebab besar ni boleh jadi banyak produk. Kalau kita potong dia kecil sangat. Contoh saya potong. Kalau potong kecil, dia tak boleh buat apa. Mungkin boleh buat satu produk je. Dia tak boleh nak jadikan banyak produk sebab dia dah medium dia dah kecil. So better kita cari medium yang sederhana. Jangan terlalu besar sebab ni untuk boleh buat bunga ros, boleh buat bunga seperti saya buat tadi, boleh buat kotak tanpa atas kertas, macam-macam boleh buat. Kalau besar, kalau kecil rugilah sebab dia boleh buat mungkin 1 atau 2 design je. So upih ni kita potong lagi. Satu je lagi. Mungkin boleh bagi 2 bahagian. 2 bahagian. Okey. Kenapa saya pilih upih yang bahagian tepi? Sebab dia lembut. Dia senang bentuk dan dia struktur dia cantik. Maksud saya struktur dia cantik. Lepas tu bila dia lembut, dia tak liat, senang dibentuk. Okey. Kita masuk kepada bahagian macam mana kita nak dengan apa kami guna bahan apa pun nak proses, mesti chemicalnya mahal, mesti ubatnya mahal, mesti susah nak dapat, kena berlesen. Untuk hari ini kami dengan berbesar hati kami share dengan kos yang paling rendah yang perempuan selalu guna dan mungkin kadang-kadang guna tapi selalu ada kat rumah. Apa yang kami guna adalah klorok. Apa-apa sahaja jenama klorok daripada harga RM2.5, RM3, RM4, apa jenis klorok. Termasuklah yang mahal, yang murah, yang besar, yang kecil, apa sahaja jenis klorok yang ada di pasaran, itulah bahan yang paling senang digunakan. Kalau nak guna bahan chemical, kita tak ada lesen. Kita tak akan dapat lesen.
kita akan dibenarkan untuk guna bahan tu. Lagipun buat apa saya nak gunakan benda yang terlalu mahal sedangkan saya boleh dapat benda-benda yang murah, benda yang senang saya dapat, benda yang tak pernah putus stok. Ada saja dekat pasaran, senang-senang. Bila masa je saya boleh ambil, boleh guna benda tu. Kalau chemical yang dia setengah orang guna dengan berlesingnya, dengan jangka masa kita nak ambil benda tu susah, tunggu waktu-waktu tertentu. Sedangkan produk saya nak proses tak ikut waktu. Kadang-kadang kalau dah stok ada, kami terpaksa proses, takut dia berlaku perebutan. Bila berkumpul banyak benda yang tak proses, dia akan berlaku perebutan. Mengenai kadar bahan yang digunakan untuk bahan banyak ni, sebanyak ni kita boleh guna baldi. Tapi kalau dah banyak sangat stok kita, gunalah bekas yang lagi medium, lagi besar lah, lagi besar. Kuantiti klorok pun lagi besar. Untuk yang ni, sebotol klorok kecil pun dah cukup, memadai untuk kalau itu pun dah lebih sebenarnya. Kalau klorok satu botol klorok mungkin 3 kali ganda ni boleh lagi upir. Tapi untuk belajar, saya tunjuk kuantiti ni dengan klorok. Saya minta maaf sebab botol klorok dah tak ada. Kami dah recycle untuk tanam pokok botolnya. Ini klorok dalam satu botol kecil lebih kurang dalam satu botol kecil klorok. So klorok, apa-apa jenis dinamo klorok. Saya cakap ulangi sekali, apa-apa jenis nama klorok boleh digunakan. Kuantiti air pun sama. Kuantiti air sama. Kadar kalau boleh kurang sikit. Nanti saya tunjuk macam mana. So jangan masukkan klorok dulu, kita masukkan air dulu. Okey, kita masukkan air. So kita masukkan klorok. Jangan masuk klorok dulu, biar air masuk dulu. So kita kacau. Okey, walaupun kita bukan untuk kita minum, better kita kacau mengikut arah lawan kiblat. Sebab molekul dia akan bertindak balas. Air tu kita tak nampak, tapi air tu ada aura. Sama juga dengan kita buat minuman. Cuba kacau air ikut arah lawan kiblat. Maksudnya macam kita bukan ikut arah lawan jam, sorry. Macam kita pergi tawaf, kita ikut tu. Itu memang dah semua orang tahu sebenarnya. Ikut arah ikut yang macam pergi tawaf tu memang ada aura tersendiri. Bila kita ada kat sana, kita buat tawaf 2 kali pusingan, kita dapat rasa. InsyaAllah kita dapat rasa. Okey, berbalik kepada sini. Jadi setelah kita kacau, kita sebatikan benda tu, kita masukkan upir pinang. Okey, masuk ke upir pinang. Masukkan upir pinang. So rendam, masukkan dia sampai dia permukaan semua kena. Untuk upir pinang berapa lama jarak kita rendam ni, sebab upir pinang ni satu benda yang kategori macam liat nak reput juga. Dia liat reput juga. Mungkin kita boleh guna untuk rendam ni dalam 24 jam. 24 jam dan apa yang berlaku, apa yang kita perlu buat dalam 24 jam tu. Dalam 3 jam kita datang kacau. Sebab dalam 3 jam ataupun 4 jam ataupun 2 jam klorok tu akan mendak ke bawah. Sebab klorok dia berat daripada air, sebab dia ada bahan campuran macam sikit chemical ke something. Mungkin dia berat, dia dah mendak balik. So dalam 3 jam tu kacau balik supaya dia sebati naik balik. Dan kalau kita biarkan 24 jam tanpa kita kacau ataupun tengok, kita biarkan, saya takut upih yang bawah tu dia dah repuk. Dia dah banyak sangat serat klorok, dia dah repuk. So biarkan sini dalam 3 jam datang tengok. Ataupun kalau rajin 2 jam datang tengok, kacau dia. So
Itu saja. Dan setelah dia dalam 24 jam, toskan dia, masukkan dalam air biasa dalam 24 jam lagi. Sementara dalam proses air biasa tu, lakukan 2 kali pembilasan. Maksudnya dalam 10 jam tukar air, rendam lagi sekali air lain supaya klorat tu keluar dengan banyak sikit. Apa yang dah upis dah serap dia keluar. Lagi satu, setelah tu rendam, tos biar ada kering air, jemur panas. Seberapa lama jarak jemur panas tu, biasanya saya kalau cuaca tak hujan, tak mendung, dalam 3 hari upis dah boleh kering. Boleh kering 100%. Tapi masih lagi tak selamat. Kita kena simpan dalam kotak ataupun raga. Jangan masukkan dalam kotak ataupun bekas plastik yang tak ada udara keluar masuk. Itu tak boleh. Sebab ini bahan semula jadi, dia akan berlaku penguapan. Ada haba yang memanaskan dia dan dia keluarkan satu suhu ataupun uap lain, dia akan berlaku balik kelembapan dan saya takut berkulak balik. So biarkan dia dalam suhu yang suhu bilik ataupun masuk dalam bekas, buatkan lubang dia. Kalau kotak, buatkan lubang sebelah kiri, sebelah kanan, biar udara keluar masuk. Kalau dalam bekas plastik, dipastikan jangan tutup semua, biarkan yang terbuka sikit. Itu cara penyimpanan stok untuk bahan semula jadi. Jangan masuk dalam bekas yang kedap udara, tak boleh. Sebab ini bahan yang bukan kita masak tau. Bukan kita masak dengan api. Kalau makanan pun, kalau 2 bulan tu dah, kalau kita buat makanan pun dia dah berkulat. Ini apa lagi benda semula jadi. So, jangan lupa subscribe, jangan lupa like, share, komen. Dan yang penting komen. Saya nak tengok apa feedback you all daripada apa yang kita buat. Mungkin ini part 1 untuk kita. So mungkin kalau ada masa saya akan share macam mana benda ni diwarna. Sebab selepas ni bila dah kering semua, kita akan warna. Kita warna tu, kita akan masak. Saya akan share kat situ macam mana kita masak, warna apa, teknik dia macam mana. So saya cuba ajar, saya cuba share, saya cuba kongsi dengan semua orang apa yang kami ada, termasuk kreativiti buat bunga, kreativiti masak, mungkin kreativiti macam mana kami mencari bahan, kreativiti macam mana kami pergi event, kreativiti macam mana kami jumpa customer, dan mungkin kami akan interview ramai customer yang membeli produk kami. InsyaAllah saya harap channel ini dapat membantu semua kakak kita, adik-adik kita, abang-abang kita pun jangan lupa. Sebab abang boleh tolong makcik-makcik, boleh tolong adik-adik, boleh tolong isteri yang suka kreativiti. Sebenarnya kreativiti itu berlaku di sekeliling kita. Macam mana kita nak olahkan kreativiti itu supaya dia jadi bukan saja sumber pendapatan, dia jadi terapi jiwa, menghargai alam dan tahu bahawa Allah jadikan sesuatu itu ada banyak gunanya, bukan untuk dibakar, bukan dibuang ataupun diletak dalam sampah. Sebab Allah tak jadikan benda tu sebagai penyemak kehidupan kita, dia menjadi penyeri. Itu saja daripada saya, tim saya, daripada Apa Art, saya Benji Apa Art. Jangan lupa follow kami di IG ada, di IG saya pun ada, Benji Apa Art. So di Facebook jangan lupa Apa Art, dan subscribe, share, like, komen, dan jangan lupa jumpa kami di siaran akan datang yang lebih menarik. Jangan, satu lagi, komen, beri cadangan untuk apa yang sebenarnya kami perlu buat di channel YouTube kami. WhatsApp. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.